pakai untuk semua perkara. Cuma bagi mereka yang belajar tafsir, mereka akan tahu yang mana ayat ini diturunkan bersebab. Ada sebab di sebalik penurunan ayat itu, yang kita sebut sebagai asbabun nuzul. Dalam ulumul Quran, salah satu cabang ilmu yang kita kena kuasai adalah asbabun nuzul. Maknanya setiap ayat Quran ini, bukanlah setiap, tetapi ada sesetengah ayat Al-Quran diturunkan bersebab. Jadi apa sebab ayat-ayat yang saya baca tadi turun? Sebabnya adalah Allah SWT memberitahu kepada Nabi SAW, dan Nabi SAW memerintah kepada Ali untuk menyerahkan kunci Kaabah kepada seorang sahabat. Nama sahabat ni adalah Uthman bin Talhah. Jadi Uthman bin Talhah ni sehinggalah hari ini keturunan beliau lah yang memegang kunci Kaabah. Jadi Allah SWT bila sampai menyampaikan wahyu ini, Allah SWT firman, dan Nabi SAW terima, dan Nabi SAW beri pada Ali, dan Ali sampai kepada Uthman bin Talhah. Jadi Uthman bin Talhah bila menerima amanah ini, Uthman bin Talhah bertanya pada Ali, kenapa dia, kan sepatutnya Bani Hashim, Uthman bin Talhah bukan Bani Hashim, jadi kenapa beliau yang dapat? Jadi Nabi SAW sebut Al-Qamakal keturunan ataupun Uthman bin Talhah yang akan memegang amanah sadanah ni, ataupun memegang kunci Kaabah. Dan bagi mereka, dan Nabi sambung, bagi mereka yang ambil kunci, tiada orang yang mengambil kunci daripada Uthman bin Talhah kecuali dia seorang yang zalim. Kan? Jadi kita tahu di sini bahawasanya amanah itu telah disampaikan, kan? Dan ini adalah antara selingan lah dalam kita memahami satu ayat Quran itu. Memang kita nampak ayat itu terlalu umum, boleh dipakai dalam pelbagai aplikasi dan kehidupan, aspek hidup kita ini, tetapi mereka yang belajar tafsir ni, dia tengok beyond, kan? Lebih daripada apa yang kita apa yang paras ataupun surface ataupun di luaran sahaja. Baik, jadi pada malam ni kita akan sambung tafsir surah Al-Fatihah, dan kita akan menggunakan dua inilah kitab yang telah dicadangkan oleh pihak Teratak Hadis. Fa Inni Qarib, tulisan Ustaz Fakri Fazli, mana beliau merupakan graduan Master Usul Fiqh daripada Jordan. Dan lagi satu adalah seorang lagi ustaz yang sangat terkenal, Ustaz Syahri Abdul Rahman. Dan kedua-dua kitab ni saya rujuk dan saya tengok apakah latar belakangnya, sangat-sangat luar biasa lah. Contohnya Fa Inni Qarib ni, dia adalah kitab yang diambil ataupun catatan nota yang diambil oleh ustaz ataupun pengarang daripada Allahumma salli ala Muhammad, Syekh Allahumma salli ala Muhammad, saya pun dah lupa dah nama Syekh tu. Tak, nota dapat ke tak? Nota? Maksudnya? Biasa Ustaz bagi nota. Oh, okey. Saya bagi slide dululah, boleh? Boleh, tapi ni tak gerak lagi slide kan? Tak gerak lagi. Okay. Sebab saya baru mukadimah. Okey, tak apa, nanti saya bagi tahu nama Syekh tu. Yang seorang lagi, Ustaz Syahri Abdul Rahman ni dia ambil daripada tafsir Abul A'la Al-Maududi. Ini antara tafsir yang menarik jugalah. Salah satu tafsir oleh Abu A'la Al-Maududi ni adalah berkaitan dengan Al-Arisiyun. Al-Arisiyun ni adalah satu golongan yang Nabi SAW sebut ketika menyampaikan surat kepada Heraklius. Jadi bila Nabi SAW menyampaikan surat kepada Heraklius, Nabi SAW mengajak Heraklius untuk taslam, kan, masuk Islam dan sebagainya. Dalam tu Nabi SAW sebut jika Heraklius menolak ataupun tidak menerima Islam ni, dia menanggung beban-beban ataupun golongan yang disebut sebagai Arisiyin. Jadi banyak orang yang mentafsir apa maksud Arisiyin ni. Tak ada yang setepat
Abu Alam Maududi ni. Ni tafsir Abu Alam Maududi ni dia menyebut Aris ni adalah Aries. Aries ni adalah orang Kristian yang orang Kristian ataupun kita sebut pengikut Nabi Isa alaihissalam yang mengikuti Nabi Isa bukan Trinity atau bukan dengan cara fahaman salib. Kita sebut sebab dalam Kristian ni dia ada pembahagian kan. Dia ada Ortodok, dia ada Katolik dan sebagainya. Tapi ini pembahagiannya duanya ialah Unitarian yang percaya Tuhan tu satu, dan lagi satu adalah Trinitarian ataupun percaya Tuhan tu tiga lah. Tu. Jadi Aries ni yang Unitarian, satu Tuhan. Baik. Itu sikit selingan lah. Jadi dua-dua ni adalah tafsir yang mudah dan ringkas. InsyaAllah kita akan masuklah slide kita yang kedua. Jadi hari ini kita akan tengok surah Al-Fatihah dan kita akan cuba bacalah sama-sama. InsyaAllah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Baik. Jadi surah Al-Fatihah ada 7 ayat lah dekat sini. Cuma dalam buku Kompas 114 tu bagi mereka yang ada lah, ada diterang sedikit detail. Contohnya disebut di sini surah Al-Fatihah ni adalah surah Makkiyah. Apa maksud surah Makkiyah? Makkiyah ni maksudnya surah yang diturunkan sebelum hijrah. Bukan maksudnya surah tu diturunkan di Mekah. Ada juga pandangan bila menyebut Makkiyah ni maksudnya turun di Mekah. Tidak. Ada juga surah yang diturunkan di Madinah tapi Makkiyah juga. Macam tu. Jadi sebab tu ada surah yang diturunkan di Mekah tetapi Madaniyah, surah yang selepas hijrah dan sebagainya. Baik, ada 7 ayat. 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan 7. Dalam ilmu fawasil, ilmu ulama membahagikan sama ada Bismillah ni termasuk atau tidak dalam Al-Fatihah. Sebab bagi mazhab Maliki, bagi mereka yang belajar mazhab Maliki, membaca bismillah dan isti'azah ni makruh. Itu pandangan dia. Sebab apa? Sebab Imam Malik dia menemui satu hadis di mana hadis ni menyebut tentang Rasulullah SAW, Abu Bakar dan Umar apabila memulakan solah, yaftatihuna as-salah bilhamdulillahi rabbil alamin. Mereka mulakan solat mereka ni, pembukaan solat tu adalah dengan alhamdulillahi rabbil alamin tanpa bismillah. Jadi bagi mazhab Maliki, bismillah ni adalah makruh lah. Isti'azah pun makruh. Isti'azah ni adalah a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Baik. Bagi mazhab lain macam Syafi'i dan Hambali, membaca bismillah adalah wajib kerana termasuk dalam ayat. Jadi pembahagian dia macam itulah. Ada juga dalam perbahasan fawasil, ilmu membahagi ayat Quran ni, yang mana ayat yang ketujuh tu, siratal ladzina an'amta alaihim, dia berhenti kat situ. Dia berhenti satu ayat, ghairil maghdubi alaihim waladdallin, amin. Satu ayat. Jadi kat situ ayat yang ketujuh tu dia bahagi pada 2. Sebab bismillah tak termasuk sebagai ayat. Tetap 7 tapi yang akhir tu dibahagi pada 2. Ada juga macam tu. Jadi sebab tu pada zaman selepas Nabi SAW, para sahabat mereka ni ada mushaf masing-masing. Ibnu Mas'ud ada mushafnya. Kalau kita tengok mushaf Ibnu Mas'ud, setiap apa namanya,
dalam mushaf Ibnu Mas'ud Al-Fatihah tak ada. Dalam mushaf Ibnu Mas'ud Al-Fatihah, surah Al-Fatihah tak ada. Bila ditanya pada Ibnu Mas'ud, kenapa dalam mushaf Ibnu Mas'ud ni tak ada surah Al-Fatihah? Kerana Ibnu Mas'ud menyebut, kalaulah aku menulis Al-Fatihah, akan kutulis pada permulaan setiap surah. Ni disebut oleh Ibnu Mas'ud. Kenapa? Sebab Al-Fatihah ni besar, agung, surah yang sangat agung. Tak apa, nanti kita akan terang. Jumlah kalimah, dalam surah Al-Fatihah ni ada 25 kalimah. Apa maksud kalimah? Maksudnya satu-satu lah. Contohnya Bismi 1, Allah 2, Ar-Rahman 3, Ar-Rahim 4. Macam tu. Kalimah-kalimah. Ada 25. Jumlah huruf ada 123. Ada 123. Okey, surah sebelumnya ada? Tiada. Turutan penurunan ada 5. Turun selepas surah Al-Mudassir. Jadi Al-Fatihah ni dikategorikan sebagai surah yang pendek yang diturunkan secara lengkap. Surah yang kelima. Sebab surah pertama kan surah Al-Alaq, Iqra' kan. Lepas tu surah Al-Muzammil, Ya Ayyuhal Muzammil. Kemudian Ya Ayyuhal Mudassir kan. Kemudian yang surah yang kelima adalah surah Al-Fatihah. Tapi surah Al-Fatihah turun lengkap, 7 ayat terus. Macam tu. Yang surah-surah lain turun tak lengkap. Muka surat dalam mushaf ni 1 dan sebagainya lah. Okey. Ini contoh dalam yang diterang oleh Ustaz Abdul Rahman Syari lah. Kita tengok slide seterusnya. Baik, Al-Quran merupakan sebuah kitab mukjizat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui perantaraan Jibril alaihi salam. Di samping itu, di dalamnya terkandung sebanyak 114 surah. Surah yang pertama di dalam Al-Quran adalah surah Al-Fatihah, dan membacanya merupakan salah satu daripada rukun solat. Semua mazhab ittifaq ataupun semua mazhab, jumhur mazhab bersepakat Al-Fatihah adalah rukun dan dibaca secara mengeluarkan suara ataupun rukun qauli. Kalau baca dalam hati tak sah solat. Baik. Okay, Imam Suyuti rahimahullah, salah seorang daripada ulama yang sangat besar, memberi banyak sumbangan dalam keilmuan Islam ni. Beliau, Imam Suyuti ni ada 2 tafsir. Satu tafsir Jalalain, yang mana beliau meneruskan gurunya Jalaluddin Mahalli. So Imam Jalaluddin Mahalli ni meninggal dunia sebelum sempat menyelesaikan tafsir Jalalain. Maka Imam Suyuti meneruskan. Sebab tu namanya tafsir Al-Jalalain. Ada 2 Jalaluddin, Jalaluddin Mahalli, Jalaluddin Suyuti. Kata Imam Suyuti Imam Suyuti menyelesaikan hampir 20 ataupun 25 lah. Ada saya baca 20, ada saya baca 25. Kalau dalam Fathul Qorib ni, kalau kita buka dalam buku Fathul Qorib ni, dia ada tulis di awalnya muka surat yang muka surat kedua tu, surah ini menurut Imam Suyuti terdapat lebih 20 nama. Jadi 20 ke 25 lah. Lebih kurang macam tu lah. Tapi kita nak tahu yang first kali, kita nak tahu yang mana sunnah lah, nama yang menurut sunnah dan Al-Quran dan sunnah. Tak ada masalah pun sama ada nama ni tidak sunnah ke tidak. Ini ada yang diletak oleh para sahabat kerana pengalaman berpengalaman dengan ayat Quran dan sebagainya. Okey, soalan, apakah terdapat hadis yang sahih berkaitan nama-nama bagi surah Al-Fatihah? Kita tengok. Ada satu hadis, ini ini hadis di mana daripada Abu Hurairah radhiyallahu an, bahawa Nabi SAW bersabda, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ummul Quran wa Ummul Kitab wa Sab'u Mathani. Maksudnya segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam, yakni surah Al-Fatihah adalah Ummul Quran, Ummul Kitab dan Sab'ul Masani. Riwayat Abu Daud. Dan hadis ni hadis sahih lah, yang dinilai oleh Syekh Syuaib Arnaud. Baik. Jadi kat sini ada 3 nama. Ummul Quran, Ummul Kitab dan Sab'ul Masani. Okey, Ummul Quran dan Ummul Kitab. Ni apa maksud Um ni kalau dalam bahasa Arab,
ni maksudnya emak lah, ibu lah kan, bonda. Tetapi yang kita nak sebut di sini, bila disandarkan pada Al-Quran, kita tak sebut sebagai ibu Quran kan, ataupun ibu kitab. Di sini yang dimaksudkan adalah origin ataupun asas ataupun core ataupun intipati. Parti yang paling dalam sekali. Tu masuk the gist. Kalau dalam bahasa Inggeris kita sebut the gist of a thing. Yang paling mendalam, yang paling penting sekali. Okay. Quran, kitab, sabul masani. Apa dia? Al-Fatihah. Kenapa surah Al-Fatihah ni penting? Nanti kita akan terang juga. Okay, sabul masani ni apa maksud sabul masani? Okay, sabul masani Allah SWT sebut dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walaqad atainaka sab'an minal masani wal Qur'anil azim. Surahul azim. Surah Al-Hijr ayat 87. Dan sesungguhnya kami telah memberi kepadamu wahai Muhammad 7 ayat yang diulang-ulang bacaannya. Sab'u masani maksudnya ayat yang 7 kali diulang-ulang. 7 ayat yang diulang-ulang, bukan 7 kali, 7 ayat. Dan seluruh Al-Quran yang amat besar kemuliaan dan faedahnya. Baik. Okey. Juga disebut dalam hadis yang mana Imam Bukhari menyebutkan nama lain bagi surah Al-Fatihah adalah Sab'u Masani. Ini adalah dalam hadis riwayat Bukhari. Yang mana yang tadilah saya bawa tadi, Nabi SAW mengajar kepada Sa'id bin Mu'alla. Rasulullah SAW telah memanggil Sa'id ketika sedang solat, tapi Sa'id tidak menyahut. Maka Nabi SAW sebut pada Sa'id, wahai kemudian Sa'id berkata pada Rasulullah, sungguhnya aku sedang solat. Rasulullah bersabda, tidakkah kamu pernah mendengar firman Allah berkaitan tuntutan menyahut panggilan Allah dan juga Rasulnya apabila kamu dipanggil? Okey. Ini bermakna kalau dalam solat pun, kalau Allah, Nabi dan Allah panggil, kena sahutlah. Baik. Kemudian Nabi SAW bersabda lagi, tidakkah kamu menginginkan untuk aku mengajar kepada kamu? Tidakkah kamu menginginkan aku mengajar kepada kamu surah yang paling agung? Kami tu typo. Dalam Al-Quran sebelum kamu keluar daripada masjid ini. Setelah itu Nabi SAW memegang tanganku bila kami ingin keluar. Aku berkata, wahai Rasulullah, sebentar tadi kamu katakan yang kamu akan mengajar kepadaku surah yang paling agung di dalam Al-Quran. Maka Nabi SAW bersabda, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, ya sab'u masani wal Quranul azim alladhi utitu. Maksudnya, segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam, yakni surah Al-Fatihah, adalah 7 ayat yang diulang-ulang bacaannya dan seluruh Al-Quran yang amat besar kemuliaannya yang telah diberikan kepadaku. Ini riwayat Bukhari. Jadi kat sini ada 2 nama. Nabi SAW sebut. Pertamanya Sab'u Masani, lagi satu Wal Quranul Azim. Ni. Jadi bila kita sebut Quranul Azim, boleh juga merujuk kepada surah Al-Fatihah. Okey. Apa maksud berulang-ulang ni? Okey. Berulang-ulang ni kita tengok yang seterusnya ni. Apa maksud Sab'u Masani? Apa maksud ulang-ulang? Sebab kat sini ada berbeza pandangan. Sebab 7 ayat yang berulang-ulang ni, adakah bagaimana, apa maksud ulang-ulang tu? Kan? Pertamanya ulangan secara bersiri. Sebab umat Islam apabila selesai satu solat dan menunai solat sunat, maka diulang surah Al-Fatihah. Jadi surah Al-Fatihah ada 7 ayat. Kemudian apabila selesainya solat sunat, datang untuk hadir untuk solat yang seterusnya, maka diulang lagi surah Al-Fatihah. Dan diulang dalam setiap rakaat. Jadi diulang. Jadi kalau kita setiap hari solat subuh 2 rakaat, kita ulang 2 kali. Solat zuhur, solat asar, solat maghrib, solat isyak, kemudian tambah dengan solat-solat sunat. Jadi bertambahlah bacaan kita 7 kali setiap rakaat. Kan? Sebab bacaan Al-Fatihah adalah rukun qauli. Jadi kena baca. Itu maksud salah satu pandangan Sab'ul Masani.
Tapi ada lagi satu pandangan yang mana ulangan itu secara setiap waktu. Maksudnya bila bila solat baca, bila nak mula kelas baca, kadang-kadang bila nak berubat ruqyah secara spiritual kita baca Al-Fatihah. Jadi diulang dalam setiap waktu, bukan saja dalam solat. Kadang-kadang dibacanya Al-Fatihah untuk disedekahkan kepada si mati. Dan kadang-kadang dibacanya Al-Fatihah selepas solat. Ada tempat-tempat kan dibaca Al-Fatihah selepas solat dan sebagainya. Dan diulang dibaca. Sama ada secara sunnah atau tidak sunnah, ataupun dibuat oleh Nabi atau tidak, tapi diulang dalam masyarakat. Ialah satu benda yang terbiasa di lisan umat Islam. Sebab tu, tuan-tuan yang dirahmati Allah SWT, salah satu cara untuk kita mengenal pasti penipu-penipu yang mengaku sebagai Muslim. Kadang-kadang dalam internet, kadang-kadang sewaktu kita sedang berucap, ada satu individu atau golongan ni dia akan sebut macam ni. Saya dulu bekas Muslim, saya bekas Islam yang murtad. Saya dulu macam ni. Saya tidak lagi Islam. Saya tak percaya dengan Islam sebab sekian. Antara cara untuk kita mengenal pasti sama ada dia betul-betul Muslim atau tidak, kita suruh dia baca Al-Fatihah. Sebab jika dia adalah Muslimnya betul, kemudian dia murtad, pasti dia boleh baca juga surah Al-Fatihah sebab dia Muslim sebelumnya. Tetapi kalau dia memang menipu, sekadar nak mengerukkan keadaan, bertopeng, sekadar nak dia ateis ataupun dia seorang yang bukan Muslim tapi mengaku Muslim, tak boleh baca Al-Fatihah. Inilah salah satu tanda lah. Sebab dia sababul masani selalu diulang-ulang kan. Kalau anak kecil pun kita ajar dia akan pandai baca. Baik. Jadi itulah dua pandangan lah tentang sababul masani. Secara ulangan secara bersiri, yakni dalam solat. Dan lagi satu, ulangan dalam setiap waktu. Apa saja umat Islam buat, Al-Fatihah itu adalah pemula. Sebelum dengar tazkirah ke, sebelum kuliah maghrib ke, sebelum kelas ke, sebelum memulakan sesuatu apa pun saja. Sebab ada hadis kan, yang mana Nabi SAW bersabda, kullu amrin zibalin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta. Kan? Yang mana setiap amalan yang tidak dimulakan dengan bismillah. Okey, hadis ni riwayat Ibnu Majah. Yang berbunyi setiap amalan yang tidak dimulakan dengan bismillahirrahmanirrahim maka ia terputus. Maksud terputus tu Imam Nawawi sebut sebagai terputusnya keberkatan. Jadi ada yang merasakan bila baca Al-Fatihah ni dia baca dengan bismillahirrahmanirrahim untuk keberkatan. Macam tu. Jadi diulang dan diulang. Okay. Antara nama lain yang disebut dalam surah Al-Fatihah ini adalah Fatihatul Kitab ataupun Fatihah Al-Kitab. Ini adalah disebut dalam hadis riwayat Bukhari daripada Ubadah bin As-Samit radhiyallahu an bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Yang bermaksud tidak ada, yakni sah solat bagi sesiapa yang tidak membaca Fatihah Al-Kitab ataupun surah Al-Fatihah. Riwayat Al-Bukhari 756. Baik. Ada perbahasan di sini. Bagaimana makmum yang masbuk. Jadi kalau ada makmum, dia solatkan dengan imam, dia masuk solat jemaah tu dan imam sudah selesai baca Al-Fatihah dan surah pilihan. Manakala makmum ni yang baru masuk solat jemaah tidak sempat untuk menghabiskan Al-Fatihahnya. Dia baca tapi tidak sempat habiskan. Adakah solatnya sah? Jadi di sini ada perbahasan. Jadi saya akan terang di akhir nantilah. Tapi di sini yang Nabi SAW sebut adalah konteksnya adalah bagi yang tidak baca langsung. Tidak baca langsung surah Al-Fatihah meski walaupun sedikit. Jadi Nabi nak mengajar pada umat Islam bahawasanya solat
membaca Al-Fatihah ni adalah rukun qauli di dalam solat. Jadi sebab tu disebut la solata liman lam yakra. Yakra ni maksud kena keluar suara lah. Kena keluar suara, tak boleh baca dalam hati. Baik. Okay, kita tengok seterusnya. Okay, melihat kepada beberapa hadis dan ayat Al-Quran, maka dapat disimpulkan bahawa surah Al-Fatihah mempunyai lebih daripada satu nama. Jadi ada 2, 3, ada 5 nama lah yang kita sebutkan yang sebelum ni. Ummul Quran, Ummul Kitab, As-Sab'u Masani, Fatihatul Kitab, Al-Quranul Azim. Ni 5 nama ni lah. Ini yang sabit dalam Quran dan Sunnah. Manakala nama-nama lain tu, ia adalah nama-nama yang diletak oleh para salafus soleh. Contohnya, contohnya macam Al-Shifa. Al-Fatihah juga ada nama Shifa. Ataupun Suratul Salah, ataupun Surah Solat. Dan dia ada nama-nama lain. Suratul Nur dan sebagainya. Jadi, Al-Fatihah ni ada sahabat yang dalam hadis yang diriwayatkan berjampi dengan Al-Fatihah. Maka daripada hadis tu, para sahabat menamakan surah ni surah Shifa. Kan? Jadi dia ada mengikut dia punya amalan dan sebagainya. Dan amalan itu disahkan, dibenarkan oleh Nabi SAW. Okey, kita tengok yang seterusnya. Okey, pembukaan Al-Fatihah. Kita tengok nama lah Al-Fatihah ni sebelum kita masuk surah. Okey, nama Al-Fatihah ni maksudnya adalah pembukaan ataupun mukadimah. Jadi bila kita nak baca Al-Quran, menjadi adab untuk kita masuk kepada pintunya. Macam itulah. Jadi pembukaan surah Al-Fatihah ini, Al-Fatihah ni sebagai pembukaan. Jadi sebelum kita baca surah Al-Quran tu, kita baca Al-Fatihah dulu. Dan surah yang selepas-lepasnya ataupun Al-Fatihah sendiri, surah Al-Fatihah, surah ataupun sur ni bermaksud kawalan ataupun kubu, benteng. Itu maksud dia. Jadi setiap kubu ni dia mengepung satu surah ataupun satu nama ataupun satu isi macam tu. Sebab tu ada surah-surah ni dikenali dengan intipatinya. Bila orang sebut surah yang menenangkan jiwa. Surah Al-Insyirah, surah Alam Nashrah. Surah yang pendek, surah tentang masa. Surah Al-Kausar, surah apa lagi? Surah Wal Asri dan sebagainya. Jadi kita kenal melalui intipati dalam surah tu. Baik. Jadi bila ada pembukaan, ada pintu, kita kena tahu juga Al-Fatihah ni datang daripada kataan fa, ta dan ha. Ha pedas tu. Ha buka tu lah. Okay. Dan salah satu kata terbitan ataupun kata yang boleh dimunculkan daripada Fatihah tu adalah miftah, iaitu kunci. Sebab tu ada tafsiran menyebut surah Al-Fatihah ni adalah kunci bagi mereka yang sedang serabut, yang sedang tidak ada jalan keluar. Maka Al-Fatihah ni boleh keluarkan kita daripada keserabutan tu. Dia kunci yang mengeluarkan kita daripada keserabutan. Dan ada juga tafsir yang menyebut kunci yang mengeluarkan seseorang tu daripada zulumat ila nur, daripada kegelapan kepada cahaya kebenaran, cahaya hidayah. Boleh juga difahami seperti itu. Jadi surah Al-Fatihah ni luar biasa lah. Surah yang pendek tapi boleh dimaksudkan dengan pelbagai, boleh ditafsir dengan pelbagai, yang mungkin ilmunya tak habis. Inilah salah satu kehebatan kata-kata atau kalamullah. Ilmunya tidak bertebing. Selagi kita dalam, kita menyelam, nak mengetahui ilmu tu lagi dalam lagi. Lagi dalam rupanya. Macam tu. Baik. Okay, salah satu lagi kata yang boleh diwujudkan dari kataan Fatihah adalah kalimah Al-Fat ataupun Al-Fatih. Bagi mereka yang tahu tentang sejarah, yang mana Nabi SAW sebut dalam satu hadis, la tuftahanna al-Qastantiniyah
Fala ni'mal amil amiruha wala ni'mal jaish zalika jaish. Atau kama qala, di mana Nabi SAW sebut lah Konstantini ataupun kota Konstantin akan dibuka, la tuftahan, akan dibuka, maksudnya akan ditawan, akan ditakluk. Tapi dalam inilah salah satu budaya ilmu dalam keilmuan Islam adalah kita tak sebut takluk, kita tak sebut conquer, kita sebut membuka. Sebab Islam ni bukan, takluk ni dia ada konotasi merosakkan, membunuh dan sebagainya. Tapi Islam bukan macam tu. Islam datang untuk membuka masyarakat menerima hidayah, membuka untuk lebih baik. Macam tu. La tuftahanna al-Konstantiniyah fala ni'mal amir amiruha. Dan sebaik-baik pemimpin adalah pemimpin pada zaman pemimpin yang membuka kota Konstantin tu. Wala ni'mal jaish, dan sebaik-baik tentera adalah zalikal jaish, iaitu tentera yang berada di bawah sultan yang membuka kota Konstantin tu. Okey. Dan kita ketahui dalam sejarah sultan tu bernama Sultan Muhammad. Dan ayah kepada Sultan Muhammad ni, Murad ni, dia selalu menggelarkan anaknya Al-Fatih, ataupun yang membuka. Sebab usaha untuk membuka kota Konstantin ni telah berlanjut beratusan tahun, kan? Dan juga diterangkan oleh Ustaz Abdul Rahman Syari lah dalam bukunya, dia ada menulis hampir 500 tahun siri-siri membuka kota Konstantinia. Baik. Apa kaitan dengan Fatih ni? Kalau kita tengok dalam surah ni, surah An-Nasr. An-Nasr. Bismillahirrahmanirrahim. Iza jaa nasrullahi wal fath. Surah Al-Azim. Yang mana disebut iza jaa, dan apabila datang nasrullah, pertolongan Allah, wal fath, dan kemenangan. Ketika Nabi SAW terima surah ini turun, ketika itu Umar radhiyallahu an bertanya pada Nabi, adakah ini kemenangan? Apa konteks ceritanya? Ceritanya adalah Nabi SAW ingin masuk ke kota Mekah tetapi ditahan, iaitu berlakulah perjanjian Hudaibiyah. Yang mana pemuka Quraisy Mekah tidak membenarkan Nabi SAW untuk melakukan umrah pada tahun itu. Jadi para sahabat ni yang telah datang berjalan daripada Madinah menuju ke Mekah dengan hasrat untuk menunaikan umrah, tak dapat. Jadi para sahabat ada yang tidak bersetuju dengan tuntutan ataupun klausa-klausa dalam perjanjian Hudaibiyah. Antaranya mereka sebut perjanjian Hudaibiyah ni adalah berat sebelah lah, kerana dilihat sebagai berat sebelah kerana klausa yang menyebut penduduk Mekah yang berhijrah ke Madinah perlu dipulangkan. Penduduk Madinah yang berhijrah ke Mekah tak perlu dipulangkan. Jadi para sahabat melihat ini sebagai berat sebelah lah, tidak menyebelahi. Dan selepas selesai selepas selesai semua perjanjian ni, maka diturunkan surah ni. Iza jaa nasrullahi wal fath. Maka datanglah pertolongan Allah dan kemenangan. Jadi Umar bertanya pada Nabi SAW, adakah ini kemenangan? Sebab perjanjian ni bukan kemenangan ni. Perjanjian ni berat sebelah kan. Maka bila Umar bertanya pada Nabi, sehingga ditegur oleh Abu Bakar. Kerana dilihat Umar ni telah melampaui batas. Dengan izin melampaui batas ni bukanlah zalim, tetapi berkata sesuatu yang tidak layak pada Nabi SAW. Apa yang disebut oleh Umar? Umar sebut, bukankah engkau Rasulullah? Rasulullah sebut, ya, aku Rasulullah. Bukankah Allah telah menjanjikan kita akan masuk kota Mekah untuk menunaikan umrah? Betul? Dan sebagainya. Dan Nabi SAW membalas kata-kata Umar tu. Nabi SAW sebut, adakah aku memberitahu yang kita akan memasuki Mekah pada tahun ini? Tahun ini. Jadi Umar faham, akan masuk tapi bukan tahun ini. Itu. Jadi
antara perkataan lain adalah kemenangan, Al-Fatihah, ataupun mengeluarkan manusia ke daripada rendah kepada ketinggian dan sebagainya. Kita tengok yang seterusnya. Okey, Syifa. Okey, Syifa ni nama lain bagi surah Al-Fatihah juga. Ya. Kadang-kadang ada non-Muslim yang datang ke surau ataupun masjid minta air ubat. Macam tu kan. Boleh tak? Kalau kita lihat perbahasan tentang boleh tak kita membaca jampi kepada non-Muslim ataupun non-Muslim membaca jampi kepada Muslim untuk merawat. Dia ada perbahasan kat situ. Setakat ni harus bagi Muslim atau non-Muslim menjampi kepada Muslim atau non-Muslim harus dengan ayat Quran. Kalau dia guna ayat Quran dibenarkan. Tapi untuk jampi selain daripada itu, Tuhan dia dan sebagainya tidak dibenarkan lah. Dia apa kaitan syifa ataupun penyembuh ni dengan Al-Fatihah? Jika kita tengok di sini, okey, sebelum tu kita sebut dulu ruqyah. Ruqyah ni bermaksud jampi kepada orang sakit dengan maksud memohon perlindungan daripada Allah SWT. Tu. Ruqyah ni maksud jampi kepada orang sakit seperti demam dan sawan yang bermaksud memohon perlindungan daripada Allah SWT dengan ayat-ayat Allah lah. Ada hadis. Ni hadis dia panjang lah. Adalah hadis Sahih Bukhari. Baik. Hadis ni ada banyak variasi. Ada banyak riwayat. Ada setengah riwayat menyebut sahabat-sahabat. Okey, sebelum tu kita terang dulu lah cerita dia, apa kaitan dia. Okay, kita terang dulu, kemudian saya akan terangkan variasi dah. Okey, diriwayatkan oleh Abu Sa'id, beberapa sahabat Nabi SAW melakukan perjalanan sehingga mereka tiba di beberapa suku Arab pada waktu malam. Jadi sahabat Nabi ni disampai ke tempat tu dan mereka meminta untuk dilayan ataupun menjadi tetamu. Tetapi kaum atau bani atau ketua suku di situ tidak membenarkan. Nak dijadikan cerita pada malam tu, ketua suku itu dipatuk ular ataupun disengat kalajengking lah. Ada satu haiwan yang berbisa atau racun telah menyengat. Dan mereka ni, kaum tu, cuba sedaya upaya untuk menyembuhkan tapi tidak dapat. Kemudian salah seorang daripada kaum daripada bani ni, dia memberi cadangan. Apa kata kita mendatangi orang-orang yang tadi datang tu, yang minta tu jadi tetamu tu, yang mana orang Islam tadi, sahabat-sahabat Nabi tadi tu, kita tanya dia, kemungkinan mereka boleh merawat ketua kita ini. Itulah. Dan mereka pun pergilah kepada sahabat ni, dan apabila mereka menceritakan yang sahabat yang ketua kami telah dipatuk ular dan kami cuba macam-macam tak boleh dan sebagainya, maka salah seorang sahabat pun jawab, demi Allah, saya boleh membaca ruqyah, saya boleh membaca satu ruqyah, tetapi kerana kamu enggan menerima kami sebagai tetamu, saya tidak akan baca ruqyah untuk kamu, melainkan kamu minta untuk kami sedikit upah. Okay? Kena ada upah lah. Jadi sahabat ni minta upah, jampi dan upah. Okay? Dan mereka bersetuju, kaum tu bersetuju, dan maka salah seorang daripada sahabat kemudian membaca surah Al-Fatihah. Segala puji bagi Tuhan sekalian alam. Alhamdulillah ya Rabbil Alamin. Dan ketua tu, dia bila dia dah sihat, dia menyombong diri dan konon-kononnya macam tak sakit dah. Lalu dia bangkit dan berangkat, dia meninggalkan. Dan kaum tu mereka membayarlah apa yang mereka setuju kepada sahabat itu daripada upah lah. Dan sebahagian daripada sahabat ni kemudian mencadangkan untuk membahagikan pendapatan atau upah yang mereka terima tu dalam kalangan mereka. Tapi salah seorang sahabat menyebut, berkata, jangan kamu bahagikan sehingga kita pergi pada Nabi SAW dan menceritakan seluruh kisah. Sebab ada sahabat ni mungkin dia nak ceritakan kisah ni dan nak tahu sama ada boleh tak kita makan daripada upah menjampikan orang, macam itulah. Kemudian apabila mereka sampai pada Rasulullah SAW bertanya, bagaimanakah kamu mengetahui bahawa surah Al-Fatihah dibaca sebagai ruqyah? Kemudian baginda menambah, kamu telah pun melakukan perkara yang betul
bahagikan yakni apa yang kamu peroleh dan berikan bahagian untukku juga. Nabi SAW sebut sambil tersenyum lah. Jadi hadis dalam Sahih Bukhari. Baik, dalam hadis ni sangat ringkas, tak ada detail, tak ada butiran yang lebih-lebih. Sekadar sahabat datang, jampi, dapat upah, pulang pada Nabi SAW, ceritakan kisah mereka, Nabi SAW membenarkan dan Nabi SAW minta secara senyum, secara apa kita sebut macam ajuk-ajuk lah, macam secara gurauan, kan. Sebab Nabi SAW yang mengajar mereka kan Al-Fatihah tu kan, macam tu. Aku pun nak bahagian aku juga, macam tu contoh. Tapi kalau kita tengok dalam hadis riwayat lain, riwayat Ahmad, riwayat Muslim dan sebagainya, mereka menyebut para sahabat ni terima sejumlah kambing. Ada juga yang disebut sebagai diterima sebagai 100 kambing dan sebagainya. Sebab tu hadis Bukhari ni hadis yang sangat ringkas, yang tak banyak sangat detail. Kalau nak detail-detail ni kena tengok ada hadis riwayat lain lah. Tapi kat sini nak tahu sahabat telah pun membaca ruqyah Al-Fatihah untuk bukan Islam, untuk menyembuhkan mereka. Maka di sini datanglah nama Al-Fatihah itu Asy-Syifa ataupun penyembuh. Daripada hadis inilah. Baik. Okey, poin penting yang kita nak tahu. Okey. Al-Fatihah ni antara surah yang terawal turun secara lengkap. Dan saya dah terangkan tadi lah. Surah-surah lain yang turun tidak turun secara lengkap. Contohnya surah Al-Alaq tak turun secara lengkap. Ada lagi ayat-ayat seterusnya yang turun kemudian. Baik. Basmalah. Okey. Kita masuk dalam poin basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi isu dalam Bismillahirrahmanirrahim ni adalah sama ada khilaf yang berlaku adalah sama ada Bismillah ni salah satu daripada ayat Al-Fatihah atau tidak. Sebab tu kita lihat kepada perbezaan antara mazhab fiqh yang mana contohnya mazhab Maliki memakruhkan membaca Bismillah dan isti'azah. Bismillah dan a'udzubillahi minasyaitanirrajim. Kerana apa? Kerana Imam Malik mendatangkan hujahnya melalui hadis di mana Al-Qamakal Rasulullah, Abu Bakar dan Umar memulakan solat dengan Alhamdulillahirrabbilalamin, tanpa basmalah. Okay. Kalau mazhab lain, contohnya mazhab Syafi'i dan mazhab Hanbali, mereka membaca basmalah. Cuma bagi mazhab Hanbali dan mazhab Hanafi, mereka tidak menyaringkan bacaan basmalah. Mereka tidak menyaringkan, mereka tidak menguatkan bacaan. Bismillahnya sekadar perlahan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sebab tu kalau mereka yang pergi ke ke Mekah ke Madinah ke, mereka akan mendapati imam-imam yang mengetuai solat, mereka tidak memperdengarkan bacaan bismillah. Mereka baca tapi tidak kuat. Bagi mazhab Syafi'i, kita menyaringkanlah pada solat yang perlu menyaringkan bacaan. Jadi Bismillahirrahmanirrahim apa maksudnya? Bismillahirrahmanirrahim dengan nama Allah Ar-Rahman yang Maha Pemurah, Ar-Rahim yang Maha Mengasihani. Jadi ada 3 nama Allah kat situ, tapi Allah memperkenalkan dirinya dengan nama yang paling agung, iaitu Allah. Alif Lam Lam Ha. Allah. Jadi Allah ni ada banyak tafsiran lah. Kenapa dinamakan Allah? Sebab perkataan Allah ni ilah. Ilah pun Tuhan. Bila Alif Lam tu dia jadi khusus. The God. Tuhan yang satu, yang sebenarnya Tuhan. Sebab dalam dunia ni ramai yang mempercayai Tuhan-Tuhan lain. Kan ada Tuhan ni dan sebagainya. Bagi penganut Hindu kan, hampir ribuan Tuhan mereka percaya kan. Jadi bila Alif Lam kat situ maksudnya Tuhan yang mana. Jadi Allah SWT memperkenalkan dirinya the God. Tak ada Tuhan lain, Allah. Itu. Ar-Rahman juga nama Tuhan,
Tetapi dalam bahasa Arab, Ar-Rahman ni kita sebut sebagai na'at ataupun sifat kepada Allah SWT, Ar-Rahman. Sebab tu bila kita membaca nama-nama Tuhan ni, kita kena ingat dalil daripada Al-Quran yang mana Allah SWT sebut, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, walillahi asma'ul husna fad'uhu biha. Bagi Allah nama-nama yang indah, dan kita berdoa kepada Allah dengan nama-nama, kita menyeru dengan nama-nama tu. Jadi Ar-Rahman adalah Tuhan yang bersifat dengan Rahman. Dan antara ada satu tafsiran yang saya terbaca lah, yang mana menyebut Ar-Rahman ni juga bermaksud Allah SWT ni Rahman dia ataupun yang Maha Pemurah ni bukan sekadar untuk orang Islam, tetapi untuk bukan Islam juga. Jadi Ar-Rahman ni menyeliputi ataupun mencakupi seluruh alam, Muslim atau tidak Muslim, jin, manusia, semuanya mendapat kemurahan Allah SWT. Tetapi Ar-Rahim ni Allah SWT bersifat mengasihani ni khususnya untuk umat Islam lah. Umat Islam atau hamba-hambanya yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mengasihani ni kita boleh lihat dari sudut Allah SWT memberi kelebihan-kelebihan lah, seperti pahala, syurga, rukhsah dan sebagainya. Jadi bila kita lihat Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani, dia bukan sekadar slogan atau perkataan, dia lebih daripada itulah. Baik. Isti'azah atau ta'awuz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ni poin yang penting juga yang perlu diketahui adalah ada perbahasan sama ada nak baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim sebelum bismillah ataupun tidak. Sebab apa? Sebab ada dalil. Yang daripada surah An-Nahl, Allah SWT menyebut, فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنِ, dan apabila kamu membaca Al-Quran, فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ, dan kamu memohon perlindungan daripada syaitan yang direjam. Baik. Syaitan datang dari perkataan shin, ta dan nun. Syaitana. Jadi syaitana ni bermaksud yang dijauhkan, yang dilempar, yang yang tidak didekatkan. Syaitan ni maksudnya dia menjauhi, tidak dekat, jauh daripada rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, jauh daripada sifat mengasihani Tuhan, kan? Ar-Rajim bermaksud yang direjam, yang dilempar. Lempar ke mana? Ke dalam neraka lah dilempar. Rajimim, rajama. Sebab tu mereka yang pergi buat umrah, mereka yang pergi melakukan haji, dalam salah satu manasik tu disebut merejam. Kita melontar. Itu rejam. Jadi rejam ni kita melontar batu, rejam, simbolik merejam kepada syaitan. Tapi syaitan ar-rajim ni maksud dia yang dilontarkan, yang dijauhkan, yang dibuang, dilempar, diusir. Itu. Jauh ke dalam neraka. Jadi ada ayat Al-Quran, surah An-Nahl 98 ni menyebut, apabila kamu membaca Al-Quran, fasta'iz billah, mohonlah perlindungan pada Allah SWT. Jadi adakah kita perlu baca sebelum Al-Fatihah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim? Jadi dalam mazhab Syafi'i sunat untuk membaca A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Cuma ada satu tafsiran yang menarik. Saya baca, ini tafsiran Ibn Taymiyah. Tak silap saya, tafsiran dalam usul tafsir, tak silap, yang mana menyebut ayat ini memberitahu kepada umat Islam kenapa kita kena fasta'iz billahi minasyaitonirrajim ketika membaca Al-Quran. Sebab ada orang yang membaca Al-Quran dan dia jadi sesat. Ini dia punya tafsiran dia, menarik. Ada orang baca Al-Quran, kita baca Al-Quran supaya kita tak nak sesat. Tapi ada orang baca Al-Quran, dia jadi sesat. Jadi, apa kata Ibn Taymiyah? Ibn Taymiyah menerangkan, maksud sesat di situ bukan sesat akidah tu, tapi sesat dalam menafsir. Dalam tafsirannya, dia bawakan ayat Al-Quran dan dia menafsir luar daripada konteks. Dan ini adalah salah satu melampaui batas lah dari sudut menafsir, yang mana tidak mendapat maksud yang sebenar daripada ayat yang dibaca daripada Al-Quran. Maksudnya ayat ni
hendakkan maknanya sebegini, tapi dia menerangkan ayat yang sebaliknya. Baik. Ada 3 bacaan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Isti'azah ni ataupun ta'awuz ni ada 3 bacaan. Yang mana semuanya sunnah lah. Pertamanya yang biasa yang kita baca, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku memohon perlindungan dengan Allah daripada syaitan yang direjam. Ini biasa. Tapi ada juga yang sedikit yang ditambah, yang mana Nabi SAW baca a'udzubillahi samiil alim minasyaitonirrajim. Dan aku memohon perlindungan daripada Tuhan yang Maha mendengar lagi Maha mengetahui daripada syaitan yang direjam. Kan? Bagi mereka yang membacakan a'udzubillahi samiil alim minasyaitonirrajim di pagi hari, Allah Subhanahu Wa Taala akan memeliharanya sampai ke petang. Okay. Ini disebut juga ada diamalkan juga dalam maksurat dan sebagainya. Baik. Kemudian ada satu lagi bacaan yang mana daripada riwayat Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allahumma inni a'udzubika minasyaitonir rajim wa hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Okey. Ya Allah, aku memohon perlindungan denganmu daripada syaitan yang direjam serta permusuhan yang disebabkan daripadanya, takbur ia serta syair yang tercela. Ini ta'awuz yang juga dibaca. Dan Nabi SAW membacakan ta'awuz ini dalam solat tahajud. Jadi apabila Nabi SAW memulakan solat, Nabi membaca Allahumma inni a'udzubika minasyaitonir rajim wa hamzihi wa nafthihi wa nafsihi. Baik. Jadi tiga-tiga ni sabit. Ada dalam sunnah dan boleh dibaca dan diamalkan. Bagi mazhab Syafi'i, sunat untuk membaca ta'awuz sebelum memulakan Al-Fatihah. Dan bagi mazhab-mazhab lain, ada yang makruh dan ada juga yang sunat pada rakaat pertama sahaja. Rakaat seterusnya tidak, seperti mazhab Hanafi pada rakaat pertama sahaja dan sebagainya. Baik, ini ialah ta'awuz. Okey, kita tengok poin penting yang lain. Okey, dalam Al-Fatihah ada beberapa nama Tuhan. Antaranya adalah Allah, Rahman, Rabb, Rahim, Malik. Ini nama-nama atau gelaran yang mempertayangkan, menayangkan, menonjolkan Allah Subhanahu Wa Taala punya keagungan. Jadi bagi mereka yang baca Al-Fatihah, mereka perlu aware yang kita sedang berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu kita mulakan dengan puji-pujian. Kalau bagi mereka yang ikut tafsir Syekh Noman Alihan, Syekh Noman Alihan dia ada menyebutkan tentang dia konsep kunci dalam Al-Quran. Konsep Allah SWT membahagikan setiap ayat Al-Quran ni kepada 2, macam tu. Boleh rujuk dengan lanjut lah nanti. Cuma saya nak terang kat sini, Al-Fatihah ni ada 7 ayat, tapi pada ayat Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, dia adalah perpindahan daripada pujian kepada memohon doa. Sebab tu kita dalam berdoa, kita mula dengan memuji Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa kita kena kenal nama-nama Allah? Sebab supaya kita boleh memuji Allah dengan senada dengan apa yang kita minta. Contohnya kita minta rezeki lebih, kita sebut Ya Razzaq. Kita nak minta anak, Ya Wahhab. Kita nak minta semoga agar kita ni disihatkan, Ya Syafi. Kita minta agar Allah SWT melembutkan, Ya Latif, Ultuf Bina. Ataupun kita minta Allah SWT agar mengabulkan doa kita. Kita sebut Ya Sami Al-Alim. Sebab tu ada Ya Mujib, yang mengkabulkan doa, Ya Mujib. Jadi nama-nama tu kita gunakan sebagai pujian dan kemudian kita berdoa. Ini antara salah satu adab juga dalam doa. Kita tak terus berdoa minta sebelum memuji. Baik.
Ini antara nama-nama lah. Dan basic untuk kita tahu, Allah bermaksud Tuhan lah, Tuhan yang satu, hanya Allah. Bila sebut Allah, tiada Tuhan lain, Allah. Tu. Ar-Rahman yang Maha Pemurah, Rabb Tuhan pemilik, yang mana yang menguasai keseluruhannya. Ar-Rahim yang mengasihani, yang Malik Yaumiddin, yang menguasai hari akhirat. Yang menguasai hari akhirat. Baik. Nah, di sinilah poin yang penting yang saya nak sebutkan tadi, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepada engkau kami menyembah, kepada engkau kami mohon pertolongan. Jadi kalau kita terjemahkan Al-Fatihah secara literal, Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Kita puji Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam. Kita puji Allah. Ar-Rahmanir Rahim, kita puji Allah. Maliki Yaumiddin, kita puji Allah, Tuhan yang menguasai hari pembalasan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dia mula berpindah. Kepada engkau kami mohon pertolongan, kepada engkau kami menyembah, kepada engkau kami mohon pertolongan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim. Kita doa pada Allah, kita dah mohon, kita dah mula minta, bukan lagi puji. Tunjukkan kami jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta alaihim, jalan yang mana engkau beri nikmat atau golongan-golongan nikmat ni. Anta alaihim ghairil maghdu, dan bukan golongan yang dimurkai, dan juga waladhdallin, dan bukan yang sesat. Jadi bila kita baca surah Al-Fatihah ni, kita tahu kita sedang berdoa. Sebab tu kita diulang-ulang sabuh masa ni. Sebab tu kita tengok ada para ulama, dia tidak terlalu ketat apabila Al-Fatihah ni dia amalkan dalam setiap perkara. Contoh lepas solat baca Al-Fatihah, dia tak seketat macam ada setengah ulama sebut ini bukan sunnah lepas solat dan sebagainya. Tapi ada ulama yang bila dia mendalami tafsir seperti ini, dia rasa ini bukan satu ni disebut seperti kesalahan yang besar. Dan dia terjadi sebabkan sebab dia kalamullah. Allah SWT sebut sab'un masani, ayat yang 7 kali diulang-ulang, dan diulang-ulang setiap kali dalam hidup kita, kan? Dan setiap waktu, tanpa sebab pun. Kadang-kadang tanpa sebab kita baca Al-Fatihah, tak perlu sebab pun nak baca Al-Fatihah. Jadi diulang. Itulah. Okey. Ini ada hadis lah daripada Sahih Muslim, tapi kita skip sikit sebab ada 30 minit saya bincang dengan Tuan Zaim, nak buka untuk Q&A. Okey, ihdinas siratal mustaqim. Okey, ayat ni tunjukkan kami jalan lurus. Antara tafsiran yang disebut oleh Syekh Yasir Qadi. Syekh Yasir Qadi disebut Al-Fatihah ni kenapa diletakkan di awal Al-Quran? Kerana surah-surah yang seterusnya, surah Al-Baqarah, surah An-Nas dan seluruh 113 surah yang lain tu merupakan syarahan kepada Al-Fatihah. Tu menarik juga tafsiran dia. Contoh, bila dalam Al-Quran sebut ihdinas siratal mustaqim, kita mesti bertanya, jalan yang lurus. Apa maksud jalan lurus? Adakah dalam dunia ni jalan je lurus? Tapi Allah SWT menerangkan dalam surah-surah seterusnya, wa aqimus solah, kamu dirikan solat, wa ita'iz zakat, kamu bayar zakat. Dalam hadis sebut wa hajjil bait, dan kamu melakukan haji, wa saumi Ramadan, dan kamu puasa bulan Ramadan. Itu jalan-jalan yang lurus. Waf'alul khair, kamu melakukan kebaikan. Wa qulu linnasi husna, kamu berkata baik pada manusia dengan baik. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Kamu berjalan dengan penuh adab. Bila ada orang jahil kata pada kamu sesuatu yang yang tak elok, kamu kata perkara yang baik, kamu membalas perkara yang baik. Ini semua jalan-jalan yang lurus. Penerangan pada jalan-jalan yang lurus. Ghairil maghdu, golongan yang dimurkai. Siapa golongan yang dimurkai? Jadi Allah terang dalam Quran, golongan yang dimurkai, golongan-golongan Kristian.
bukan, golongan-golongan Yahudi, orang Yahudi. Mereka ni ya'rifu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka kenal Nabi SAW seperti mereka kenal anak-anak mereka. Tapi tapi Allah SWT sebut falamma ja'ahum ma'arafu kafaru bih. Apabila Nabi SAW tu datang dan mereka kenal Nabi sebagai Rasul, mereka mengkufuri mereka, kufur pada Nabi SAW. Jadi Allah Ta'ala terangkan pada surah-surah seterusnya tentang golongan yang disebut sebagai ghairil maghdub, golongan yang dimurkai. Betul ada golongan waladhdallin, golongan yang sesat. Ini golongan Kristian ataupun pengikut Nabi Isa yang telah seleweng. Dia Allah sebut dalam Quran, wala taqulu salasah, jangan kamu sebut Tuhan itu 3 dan sebagainya. Banyaklah. Jangan kamu ambil Nabi Isa sebagai anak Tuhan dan sebagainya. Baik. Ini 3 golongan yang saya sebut tadi. Baik. Jadi apa yang saya sebut tadi adalah berdasarkan daripada buku ni jugalah. Dan saya ada ambil sikit-sikit lah. Cuma ada satu bahagian yang saya nak terangkan. Yang ini muka surat 4 ni. Menurut Imam Ibn Ashur, terdapat 3 maqasid. Ada 3 tujuan penurunan Al-Quran. Yang mana semuanya terkandung dalam surah Al-Fatihah. Yang mana pertamanya, mengagungkan, memuji Allah dengan segala pujian. Ini maqasid pertama. Allah nak ajar manusia memujinya. Yang kedua, menyampaikan perintah dan larangan. Iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Dia Allah SWT akan menurunkan undang-undang di atas muka bumi ni, dan kita bila baca Al-Fatihah kita memahami dan kita bersedia untuk menerima dengan sepenuh hati kita. Dan Allah SWT memberi janji dan ancaman pada ayat 7. Tu. Jadi Allah memberitahu tentang ada golongan yang Allah SWT murkai dan golongan yang sesat. Yang mana mereka ni telah pun berlaku zalim ke atas dirinya dengan meninggalkan atau melakukan kemungkaran atau melakukan apa yang Allah larang. Ini ayat ni. Jadi ini antara 3 maqasid atau tujuan daripada surah Al-Fatihah diturunkan. Baik. Ini adalah jenis-jenis hidayah. Boleh tuan-tuan bacalah. Ini sangat mudah. Saya rasa memang ditulis untuk orang awam. Alhamdulillah. Ini tadi saya dah sebut tadi. Muka surat 53 tu saya dah sebut dah tadi. Jumlah ayat dan sebagainya. Ini dah semualah. Ini yang kita sebut tadi lah, memperkenalkan Allah SWT. Ayat muka surat 54 tu, ayat 1-3, memperkenalkan Allah. Allah SWT memperkenalkan dirinya. Ayat keempat, memperkenalkan akhirat sebagai tujuan perjalanan hidup. Nombor 5, ayat kelima, menjelaskan tujuan hidup, iaitu beribadat. Okay. Ayat kelima juga menerangkan tentang isti'anah, meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam hidup ni, beribadat dan memohon pertolongan. Nombor 6, motivasi. Nombor 7, berhati-hati supaya tidak menjadi golongan yang tergelincir dan sebagainya. Baik. Jadi itu sedikitlah daripada saya, insya-Allah. Ini adalah poster daripada Jabat Mufti. Bolehkah membaca Al-Fatihah ketika imam sedang membaca? Jadi di sini disebut apabila imam membaca Al-Fatihah maka diamlah. Ini yang terbaiklah. Tapi boleh je dibaca, tak ada masalah. Cuma kalau imam baca terlalu cepat, yang mana kalau kita tak baca daripada awal, kita akan tertinggal rukun qauli kita tu, maka kita bacalah semasa imam sedang baca. Maka bolehlah. Cuma yang terbaik imam tu memperlahankan bacaannya, sebab tujuan membaca Al-Fatihah secara nyaring adalah untuk memperdengarkan kepada jemaah, dan kemudian jemaah diam dan jemaah amin bersama dengan imam. Makmum terlupa Al-Fatihah ketika berjemaah. Okey. Barang siapa kata riwayat hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang melaksanakan solat tidak membaca Al-Fatihah di dalamnya, maka solatnya itu kurang. Baik. Baca Al-Fatihah wajib kepada imam dan makmum. Makmum terbagi pada 2.
Ni yang saya sebut tadi tu, makmum masbuk dengan makmum muafiq. Baik. Kalau makmum muafiq, iaitu makmum yang angkat takbir bersama dengan imam, sempat membaca Al-Fatihah tetapi tidak membaca Al-Fatihah, maka solatnya kurang dan tidak sah lah. Tapi kalau makmum tu masbuk, dia masuk untuk solat bersama dengan imam, sedangkan imam setelah selesai Al-Fatihah dan surah pilihan, maka tidak sempat dihabiskan, imam telah berpindah melakukan takbir intikal, berpindah takbir memindah kepada rukun yang lain, itu rukuk. Maka adakah Al-Fatihah itu sah atau tidak, ataupun boleh tak solatnya sah atau tidak? Maka solatnya sah lah. Solatnya sah sebab Al-Fatihah itu ditanggung oleh imam. Al-Fatihah adalah wajib bagi imam, makmum, kecuali makmum masbuk, dan juga sembahyang seorang diri. Solat seorang diri pun wajib Al-Fatihah. Okey, tidak dapat membaca Al-Fatihah dengan baik di dalam solat. Ini contohnya kita ada saudara-saudara bukan Islam atau mu'alaf yang baru masuk Islam, bacaannya tidak lancar. Jadi boleh tak untuk tak baca? Diorang. Jadi soalan kat sini, pembacaan di dalam mazhab Imam Syafi'i, membaca surah Al-Fatihah di dalam solat merupakan salah satu rukun qauli. Justru bacaan Al-Fatihah perlu dibaca dengan lisan, iaitu dituturkan, perlu dikeluarkan suara, dan suaranya setakat di telinganya lah, tak adalah sampai kuat. Dan bukannya ia sekadar dituturkan di dalam hati. Jadi di sini kata Zulkifli Muhammad Al-Bakri, sah bacaannya, tidak perlu diulangi solat tersebut kerana solat itu adalah sah. Akan tetapi bagi muslim yang baru ini, wajib untuk sentiasa mempelajari surah Al-Fatihah juga rukun-rukun lain. Okey. Ini bacaan tahmid. Boleh tak sebut tahmid? Alhamdulillah bila orang bersin. Jadi kata Imam Tirmizi, dibolehkan untuk dia menyebut tahmid sekadar yang didengar dirinya sendiri. Contohnya dia bersin atau orang lain bersin, sebut Alhamdulillah. Boleh disunatkan menyebut tahmid selain ketika Al-Fatihah dibaca. Ni Syekh Romli. Syekh Romli siapa? Syekh Romli ni adalah Syekh dalam mazhab Syafi'i, dan pandangannya dikira sebagai pandangan muktamad. Pandangan yang tinggi lah, yang diterima. Jadi kata bekas mufti, dibolehkan seseorang yang bersin di dalam solat untuk mengucap tahmid dengan syarat ucapan tersebut hanya didengari oleh dirinya sendiri. Okey. Baik. Jadi saya rasa itu sikit lah sahaja daripada saya, insyaAllah. Wallahu a'lam. Jadi kita bukalah pada soalan, jika ada soalan daripada para pendengar sekalian, insyaAllah. Saya minta maaf lah, saya punya tekak geli-geli sikit. Sikit. Dah batuk, bersin dan sebagainya. Ada sesama juga. Boleh? Soalan? Ke ada soalan dekat ni? Sekejap saya tengok. Syekh Dr. Salah Abdul Fattah Al-Khalidi. Terima kasih Puan Siti Muhaini. Syekh Dr. Salah Abdul Fattah Al-Khalidi. Jadi Syekh ni dah almarhum lah. Dah almarhum dan meninggalkan karya yang sangat-sangat luar biasa lah. Saya pun ada satu kitabnya, saya nak beli. Qisas Qur'ani dan sebagainya, tapi tak ada rezeki lagi nak beli. Dan dalam tu tafsiran, dibawakan tafsiran dan sebagainya lah. Terima kasih Puan Siti Muhaini tolong ingatkan. Kalau ringkas kita sebut Dr. Salah lah, Dr. Salah Abdul Fattah ataupun Dr. Salah Al-Khalidi. Baik, ada soalan?
Kita buka soalan. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Ya. Tuan Nick. Assalamualaikum Ustaz. Saya ada Ya. soalan tentang Salam. hadis Sahih Bukhari nombor 5006. Dalam hadis ni yang tadi dah sebut dah. Dia sebut Alhamdulillahirabbil alamin hiya sab'ul mathani. Dalam hadis ni kenapa di sini sebut hiya sab'unal mathani, bukan hiya ni adalah sebutan untuk perempuan ke? Alhamdulillahirabbil alamin hiya masani. Bagus. Baik. Tuan Nick. Sihat kan Tuan Nick? Daripada mana Tuan Nick? Saya daripada Sabah tapi baru pindah ke Selangor dan boleh panggil adik sebab saya berumur 15 tahun. Okey. Hiya pada Ustaz Nick lah. Kataan hiya memang merujuk kepada jenis ataupun gender muannas ataupun kita sebut sebagai feminin lah, feminin. So ada dalam bahasa Arab ni ada maskulin dengan feminin lah. Kenapa disebut hiya? Mungkin kita boleh tanyalah pada ni, tapi saya memahami hadis tu hiya tu adalah merujuk pada Al-Fatihah tu sendiri. Sebab Al-Fatihah ialah perkataan yang bergender feminin lah. Al-Fatihah sebab ada ta marbutah kat situ. Tu. Jadi Alhamdulillahirabbil alamin hiya, yakni dalam kurungan Al-Fatihah, surah Al-Fatihah lah. Ini surah Al-Fatihah ini. Sebab tu dalam hadis dia letak kurungan ataupun diberi maksud hiya surah Al-Fatihah sebab membawa kepada surah itulah. Alhamdulillahirabbil alamin hiya sab'un masani. Itu insya-Allah. Jazakallah khair Ustaz. Wa iyyakum. Jadi ada lagi soalan? Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Ya. Saya ada soalan. Saya Rohana. Sepanjang kita baca Al-Fatihah dalam solat, tiba-tiba dalam bacaan tu kita terbersin dan menyebut Alhamdulillah. Adakah pembacaan Al-Fatihah kita tu terputus, kita perlu ulang balik atau macam mana tu Ustaz? Baik. Bacaan Al-Fatihah perlu diulang atau tidak? Itu soalannya kan. Okey, untuk terputus. Okey, sebelum tu Puan Rohana daripada mana? Saya daripada Kuantan Ustaz. Daripada Kuantan. Faham. Baik. Alhamdulillah. Okey. Al-Fatihah kita baca dan ada dalam keadaan-keadaan tertentu kita perlu ulang balik bacaan. Kerana apa? Kerana sama ada diganggu atau terputus dengan waktu yang lama atau perkataan atau beberapa patah perkataan lah. Maksudnya macam bersin ataupun batuk yang lama yang memutuskan. Jadi perlu diulang. Dan ni ada dibahas jugalah. Macam mana yang disebut sebagai batuk ataupun sebab dia ada yang disebut sebagai satu atau dua perkataan. Contohnya macam tu. Jadi dia batuk satu, dua. Adakah boleh lagi diteruskan? Sebaiknya dia mula balik lah. Sebab dia dah ada jarak antara tu. Baik. Atau kalau dia diteruskan, dia adalah diteruskan dengan sedikit. Sebab tu bila imam membaca, biasanya dia cuba untuk menahan. Contohnya dia batuk macam tu je. Dia berdeham. Macam tu. Biasanya berdeham. Sebab imam ni tahu kalau dia lebih daripada dua perkataan, dua patah, dan dia akan membawa kepada terputus. Sebab dia dah membawa. Sebab tu ada satu tafsiran. Ini menarik lah. Terima kasih Puan Rana tanya. Kenapa kita mulakan dengan Bismillahirrahmanirrahim? Kerana Allah SWT meletakkan sempadan antara perkataan manusia dengan perkataan Allah SWT ataupun kata-kata Allah SWT. Jadi bila kita mula dengan Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin sampai la waladhdallin tu tidak ada pencampuran dengan
bahasa-bahasa lain. Jadi tak ada batuk kat dalam tu, tak ada ni dan sebagainya lah. Tak ada diam yang lama dan sebagainya. Dan ada kadang-kadang kita ulang juga bacaan. Contohnya kita baca dengan makhraj yang salah. Contohnya baca dengan makhraj yang salah ataupun terbaca dengan tajwid yang salah, maka imam akan ulang. Contohnya dia baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dia tak ada tasydid dekat iya, sedangkan atas iya tu ada sabtu. Jadi dia ulang balik. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi bila dia ulang balik, jadi makmum tahu yang imam ni dia mengulang sebab mungkin ada kesilapan pada bacaan dia yang tadilah. Jadi dia ulangkan untuk perbaiki. Jadi boleh apa? Jadi soalan kepada Puan Rohana tadi, adakah perlu diulang ke dan sebagainya? Kalau terlalu lama dan terputus, yang begitu lama lah, sehingga kan bercampur batuk yang terlalu banyak dan sebagainya, dia perlu diulang lah. Itu, dan dia ada diterang dalam tak silap saya dalam dalam Pejabat Mufti dan sebagainya lah. Wallahualam. Terima kasih Ustaz. Ya. Ada lagi soalan? Ada 10 minit lagi. Okey Ustaz. Ya. Okey Ustaz, saya Makno. Assalamualaikum warahmatullahi. Ya. Daripada Dungun, Terengganu. Jauh Tuan Makno. Alhamdulillah. Kalau imam dia baca terlalu slow, terlalu perlahan, macam salah Fatihah kan. Lepas tu kadang-kadang kita dengar macam bila dia baca ayat tu terputus, contohnya macam bunyi saktah kan. Sebab terlalu slow kan. Jadi macam mana Ustaz? Adakah boleh merosakkan bacaan itu ataupun macam mana? Baik. Contoh saktah tu boleh Tuan bagi tak? Contohnya kalau iyyaka na'budu wa contoh macam tu. Okey. Baik. Saya dah nampak sikit lah dia punya konteks dia. Baik. Bacaan terlalu perlahan. Ini juga dituntut bagi imam dan juga makmum yang berada di belakang imam untuk menggantikan imam sekiranya imam batal, untuk mengetahui tentang perbahasan fiqh imam dan makmum. Kembali pada soalan Tuan Maknoh tadi, bacaan yang terlalu pendek, bacaan yang terlalu perlahan, dan kadang-kadang kemungkinan kita rasa macam dia ada saktah. Contohnya dia baca Bismillahirrahmanirrahim kan, jadi dia macam putus-putus. Jadi bacaan putus-putus ni perlu diterangkan dengan baik kepada imam agar tidak diulang lah. Kerana bacaan Bismillahirrahmanirrahim ni tidak dibaca dengan putus. Ada satu hadis yang mana Nabi SAW ketika solat malam, Nabi SAW solat dan para sahabat tertanya-tanya adakah Nabi SAW baca Al-Fatihah atau tidak. Sebab solat malam Nabi terlalu ringkas dan terlalu laju. Jadi Nabi SAW tidak baca terlalu perlahan. Sebab tu dalam bacaan Al-Quran ni kita ada beberapa peringkat. Dia ada hadar, dia ada tartil kan, dia ada bacaan tartil. Warattilil Quran tartila, bacalah Quran dengan bertartil, dengan bertajwid dengan bacaan yang sederhana, tak terlalu pendek, tak terlalu laju. Hadar ni bacaan yang laju. Selalunya bagi mereka yang menghafaz Al-Quran, mereka baca secara hadar. Contohnya mereka baca macam mana? Mereka baca Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrabbilalamin, Ar-Rahmanirrahim, Maliki Yawmiddin. Mereka baca bukan untuk memperdengarkan dalam solat, tidak. Mereka baca untuk mengulang. Sebab mereka perlu buat ulangan banyak. Satu juzuk, kalau bacanya secara laju mungkin boleh 15 minit boleh selesai. Kalau 30 juzuk, kena lajulah. Macam tu kan.
Jadi bagi imam, Tuan Makno, kalau imam tu baca macam tu, kita perlu beri penerangan yang baik lah kepadanya, sebab isu imam dan makmum ni dia isu yang besar lah, dia melibatkan karya sebenarnya. Dan kita ni kadang-kadang kita nak solat kat situ lagi kan. Jadi kalau dah bermasam muka dan sebagainya, jadi itu yang perlu diterangkan dengan baik lah. Kadang-kadang imam rasa dia dah tahu lebih daripada makmum. Tapi makmum ni belajar, dia datang kelas. Jadi makmum ni lebih tahu daripada dia dan sebagainya. Jadi kena terang dengan baik lah. Jadi katakan padanya, waratil Quran tartila, baca dengan sederhana, tidak perlahan, tidak ada saktah. Dia tak boleh mewujud-wujudkan saktah. Ini satu lagi, mewujud-wujudkan saktah ni tak boleh sebab dia melanggari tajwid. Sebab dalam Al-Fatihah tak ada saktah. Jadi bila ada saktah tu, dia akan jadikan ayat Al-Quran tu terpotong-potong dan kemungkinan membawa maksud yang berbeza. Saya bawakan satu ayat yang mana Allah SWT sebut dalam Al-Quran, terjemahannya adalah bunuhlah orang kafir di mana saja kamu jumpa. Ayat ni sangat kontroversi. Ayat ini, bunuhlah orang kafir di mana saja kamu jumpa. Kalau dia berhenti kat situ, dia dah berlaku maksud Al-Quran yang salah. Dan dilarang lah. Dan Allah SWT menyambung dalam ayat yang sama, bukan ayat yang terpisah, ayat yang sama, yang mana Allah SWT menyebut sekiranya orang-orang yang melawan kamu tu, musuh-musuh yang berperang dengan kamu itu mengaku atau menyerah diri ataupun datang kepada kamu dalam keadaan damai dan aman, terimalah mereka secara aman dan damai juga. Jadi ayat ini kalau dibaca secara saktah, dia terputus-putus lah dan membawa maksud yang berbeza. Jadi Al-Fatihah tidak ada saktah, dan dalam hal ni kerana dia melibatkan imam dan makmum, dia perlu diterang dengan baik lah. Perlu diterang kepadanya bacaan saktah tidak ada, dan baca secara waratil Quran dan tartila, secara sederhana, tidak terlalu laju, tidak terlalu perlahan lah. Itulah jawapan saya, insyaAllah. Tuan Makno, Allahu'alam. Terima kasih Ustaz. Satu lagi Ustaz, boleh tanya? Boleh. Kalau imam membaca macam musabaqah, dia macam berlagu-lagu bertaranum lah sebenarnya. Jadi saya dengar ni macam taranum ni, kalau bertaranum ni makruh. Tapi nak minta penjelasan Ustaz lah, macam mana keadaannya begitu? Baik. Ini saya teringat dalam kitab Ibn Qayyim Al-Jauzi. Dalam kitabnya namanya Talbis Iblis. Pernah dengar Talbis Iblis? Kitabnya Talbis Iblis. Kitab Talbis Iblis ni Imam Ibn Jauzi ada menerangkan tentang satu golongan. Ini golongan yang membaca Al-Quran, golongan Qari. Iblis kadang-kadang dia mempercantikkan kita punya ibadat ni, dan dia menjauhkan kita daripada objektif daripada ibadat tu. Contohnya yang disebut oleh Imam Ibn Jauzi dalam Imam Ibn Jauzi, bukan Imam Ibn Qayyim, sorry. Imam Ibn Jauzi dalam Talbis Iblis adalah seorang qari yang membaca Al-Quran secara berlagu di atas mimbar, dengan hasrat agar disebutlah suaranya sedap dan sebagainya, kerana lambat dan sebagainya. Sebab kita tahu dalam hadis juga Nabi SAW meringkaskan dan mempercepatkan solat juga apabila mendengar ada anak kecil, kan? Sebab ada sekali Nabi SAW menegur seorang sahabat yang membaca surah yang panjang. Apabila selesai solat, Nabi menegur, sahabat ni tak tahu ke akal-akal yang di belakangnya ada orang tua, ada anak kecil dan sebagainya. Nabi menegur lah. Jadi membaca secara taranum ni, kalau dia slow sangat-sangat dan terlalu mengasyikkan sehingga hilang dia lagu ni dengan makna dia datang sekali. Bila kita sebut kan, Alhamdulillahi Rabbil Alamin,
Dia ada makna kat situ. Segala puji bagi Tuhan. Tapi bila taranum tu dah menenggelamkan makna tu, itu yang saya nak sampaikan. Bila taranum tu dah menenggelamkan maknanya objektif yang paling utama adalah untuk mendengar nasihat-nasihat daripada Al-Quran tu dah tenggelam sebab taranum tu. Jadi ini juga yang kita nak kena sebut jugalah pada imam ataupun makmum. Musabaqah tempatnya bukan dalam solat. Taranum tempatnya bukan dalam solat. Paling tinggi pun dalam Quran adalah untuk memperlagukan secara tartil lah. Lagu ni bayati ke, contohnya orang baca Al-Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Tu dia punya lagu macam tu. Ada yang baca Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Tu dia punya lagu macam tu. Jadi kalau lagu ni sekadar macam tu tak ada masalah. Tapi bila dia dah tinggi, turun, jadi orang dah mula asyik sebab suara dia, ini yang kita minta Allah SWT jauhkanlah. Mudah-mudahan tak tergolong dalam golongan yang disebut talbis iblis tu lah. Wallahualam. Ya, tuan maklum. Jadi dah 11 dah pukul 10.30. Ada lagi ke soalan? Kalau tak ada, insya-Allah saya rasa itu sajalah. Ada satu lagi soalan ke? Kalau tak ada, baik. Kalau tak ada, insya-Allah wallahu alam. Ma asabaka min hasanatin fa min Allah wa ma asabaka min sayyi'atin fa min nafsik wa arsalnaka lin-nasi rasula wa kafa billahi syahida. Terima kasih atas soalan-soalan. Saya pun belajar, tuan pun belajar. Mudah-mudahan Allah berkatilah perjumpaan kita. Jadi saya serahkan kepada Tuan Zaim alias. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, so kelas Ustaz Ihsan malam yang ni lupa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih. Waalaikumsalam.